Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, satu bahasa. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Salam mesra untuk semua. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Rashid Jamian, sahabat seperjuangan bahasa dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, yang dikasihi siswa panel dari 4 institusi pengajian tinggi yang dijemput khas. Yang pertama, Saudara Nazhan daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Saudari Aisyah Naharuddin daripada Universiti Putra Malaysia, Saudari Anis Osman daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Fiqhi Ilham daripada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, jawatankuasa penganjur program, para mahasiswa serta para netizen yang menonton siaran langsung dalam Facebook Live, YouTube Live dan IG Live yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Syukur, setinggi-tinggi kesyukuran dirapatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena dengan limpah dan kurnianya, limpah rahmat dan kuasanya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk meneruskan agenda mengangkasakan bahasa Melayu di pesada dunia. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berusaha Dr. Rusmini bintu Ahmad selaku Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang berbahagia Dr. Agus Sani selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mastura binti Muhammad, yang Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang berbahagia Profesor Dr. Samsilah bin Roslan, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, kerana merestui program yang kita adakan pada hari ini. Program Sinergi Pemantapan Bahasa Melayu Mendunia ini sebenarnya lanjutan dari kerjasama dan persaudaraan yang telah terikat erat sejak 2015 lagi di bawah projek Subbasbum, yang mana seminar antarabangsa pendidikan bahasa, sastra dan budaya Melayu telah dilaksanakan oleh beberapa institusi. Pada peringkat awal kerjasama yang telah dijalinkan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh bersama Dewan Bahasa dan Pustaka, bersama UMSU, bersama-sama dengan UPM, kita telah berkampung di Medan, Sumatera. Kini, dia terus berkembang bersama dengan UPSI dan melebarkan sayap sehinggalah ke Goethe University Frankfurt, Jerman. Dan kita pernah berkampung di Frankfurt dan kemudiannya kita merancang untuk ke Guangdong University of Foreign Study di Republic of China. Namun, perkembangan aktiviti agak tergugat disebabkan oleh pandemik COVID-19. Walaupun pertemuan fizikal kita tidak bisa laksanakan, namun secara virtual atau secara maya kita aturkan, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, saya bagi pihak warga IPG Kampus Ipoh mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada majlis pada hari ini. Walaupun seluruh dunia sedang menghadapi pandemik COVID-19, kita masih diberikan kesihatan dan kesempatan bersama secara virtual berkumpul meneruskan perjuangan untuk memartabatkan bahasa Melayu yang tercinta ini. Memetik ucapan Perdana Menteri pada pengumuman Perintah Pergerakan Fasa yang ketiga, Tan Sri Mahyudin Yassin menyatakan kita perlu berganjak kepada kebiasaan baru, the new normal. Norma-norma baharu yang
kita adaptasi semasa PKP yang sedang kita laksanakan dalam kehidupan kita, kini kian menjadi budaya dalam kalangan bukan sahaja kita di universiti, tetapi juga di dalam komuniti setempat kita, sedar ataupun tidak sedar. Kini platform maya yang kita laksanakan seperti malam ini telah menjadi alternatif dalam kebanyakan aktiviti-aktiviti kita. Alhamdulillah, ini adalah merupakan satu perubahan yang kita perolehi hasil daripada pandemik COVID-19. Hadirin yang saya hormati sekalian. Pada satu ketika dahulu, teknologi sidang video ini diperkenalkan dan ahli-ahli ekonomi meramalkan bahawa teknologi konferens ini dapat menjimatkan masa, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos perjalanan. Saya ingat lagi pada tahun 1985, syarikat American Express telah meramalkan bahawa teknologi konferens ini yang kita gunakan pada ini, jika dilaksanakan pada 1985 tersebut, dijangkakan ia akan dapat mengurangkan kos perjalanan sebanyak 50%. Tetapi terbukti bahawa ramalan yang dibuat oleh American Express meleset kerana kesan perkembangan teknologi itu pada ketika itu kesannya hanya minimum. Kenapa? Disebabkan oleh budaya kerja yang lama sukar kita ubah, yang masih menjadi sebati dalam kehidupan. Namun apabila pandemik COVID-19 melanda, aktiviti dalam dunia fizikal telah berkurangan, telah terbatas. Tetapi sekini, aktiviti dunia virtual telah menjadi alternatif dan diteroka bukan untuk saja-saja, bukan untuk main-main, tetapi untuk survival kita, kelangsungan bukan saja kehidupan tetapi juga pendidikan kita pada masa akan datang. Hadirin yang dikasihi, pada April 2020 yang lepas, selepas saja diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan atau lockdown diumumkan oleh kerajaan, kita telah mengaturkan beberapa siri mesyuarat bersama-sama pengurusan universiti, Universiti Putra Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara dan IPGKI sendiri. Kita telah bermesyuarat untuk memikirkan bagaimanakah kelangsungan aktiviti memartabatkan bahasa ini. Walaupun pandemik melanda, walaupun apa rintangan yang kita hadapi, aktiviti bahasa ini patut diteruskan. Jadi oleh yang demikian, alhamdulillah, hasil daripada perancangan yang kita buat pada bulan April tersebut, pada hari ini kita telah dapat melaksanakan beberapa aktiviti-aktiviti, iaitu contohnya pada hari ini juga, iaitu program webinar anak muda pencipta bahasa telah kita berjaya adakan. Dan di samping itu ada lagi program-program lain seperti kursus deklamasi puisi dalam talian, sambaira puisi dalam talian, kursus berbalas pantun dalam talian, pertandingan berbalas pantun dalam talian, pertandingan video pendek, penerbitan karya pelajar dan berbagai-bagai lagi aktiviti yang melibatkan 4 institusi ini untuk kita memberikan pendedahan, untuk kita memberikan pengalaman dalam kalangan siswa yang mana kita berikan pengalaman ini untuk kita lihat, untuk kita adaptasi nanti di peringkat antarabangsa dalam memperkasakan dan mengangkasakan bahasa Melayu kita. Jadi perkara-perkara yang akan diperbincangkan di dalam webinar ini mungkin boleh dapat memberikan idea-idea kepada pihak pengurusan IPG, pihak pengurusan di institusi pendidikan, universiti-universiti untuk melihat semula sistem, untuk melihat semula kurikulum, untuk melihat semula platform yang akan digunakan oleh para pelajar. Saya pun sudah perhati sepanjang kita menghadapi pandemik ini,
kita menghadapi berbagai-bagai cabaran yang saya katakan sebagai cabaran dalam dunia VUCA. Dari segi kekurangan perantinya, dari segi kekurangan infrastruktur internetnya, dari segi kekurangan kemahiran penggunaan teknologi sinkronosnya, kemahiran e-facilitator ataupun e-moderator dan berbagai-bagai kemahiran pengurusan. Dan yang paling penting yang melibatkan para pelajar, bagaimana kaedah hutagoginya. Kalau sebelum ini kita hanya melaksanakan pedagogi dan andragogi, tapi sekarang kita melihat hutagoginya macam mana. Dan kita perlu memikirkan bagaimana penyampaian kurikulum yang baru, yang di luar kotak, seperti mana yang biasa kita dengar, seperti neoterik, seperti deep learning. Dan kalau di sekolah sekarang ini kita laksanakan program transformasi 2025 ataupun TS25. Jadi perkara-perkara ini perlu dibincangkan kerana ia akan menjadikan aspirasi kepada siswa. Dan ini menjadikan kami, pihak pengurusan, dapat merangka sistem untuk memantapkan kemanjarian siswa dan yang lahir daripada institusi pendidikan seperti ini. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya mengungkap serangkap pantun khusus untuk hadirin yang dihormati sekalian. Sayang nuri mencari makan, tebang seiring di tepi kali. Semoga berdiskusi, selamat berdiskusi saya ucapkan. Moga diiringi restu ilahi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih